hadirnya. Dengan tidak asing lagi kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiqullah ini untuk menterjemah buku yang beliau tulis, iaitu You Are The Best, dan sedikit sebanyak perihal isi-isi ataupun intipati dari surah-surah Al-Quran untuk sandian kita pada tengah hari ini, untuk menambah baik ilmu ataupun pengetahuan yang sedia ada pada diri kita. InsyaAllah, tanpa melengah masa, saya dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Hadirin hadirat rahmatillah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan rahmatillah sekalian, pertamanya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah beri pada kita pada tengah hari ini, dan kita cuba tanamkan keazaman kita hari ini untuk cuba tukar nikmat ini supaya dia jadi amal soleh. Kalau kita tanya diri kita tuan-tuan, macam mana nak motivate kita hari ini supaya buat amal soleh? Okay. Dan sebenarnya kalau kita lihat tindak tanduk perbuatan kita hari ini, tindak tanduk perbuatan kita hari ini dia datang daripada pemikiran kita. Tindak tanduk dan perbuatan kita hari ini dia datang daripada apa? Pemikiran kita. Pemikiran dia apa? Pemikiran dia adalah bahasa dalaman kita. Jadi mana setiap perbuatan kita hari ini dia bermula dari pemikiran. Itu sebab kalau kita tengok dalam ilmu motivasi manusia, kan? Kalau kita lihat dalam ilmu motivasi manusia, orang tanya kita how to change behavior. If you want to change behavior, you have to change the mindset. So what is mindset? Mindset is kita punya self-talk. Pemikiran ni adalah kita punya apa? Kita punya perkataan yang kita ucapkan dalam hati kita. Kita punya pemikiran. Jadi kalau kita nak influence, maknanya kita nak motivate kita punya behavior, maknanya kita kena fokus kepada kita punya mindset. Okey, apa tujuan dalilnya? Dalilnya Allah sebut dalam hadis Rasulullah SAW yang disebut sebagai innamal a'malu. Setiap perbuatan tu dia bermula dengan niat. Okey, niat tu niat apa? Skrip dalam hati. Allah selalu sebut niat apa? Lintasan hati, betul? Betul? Niat lintasan hati. Mana kita tahu niat lintasan hati? Kita tak lagi. Pasal niat macam itu. Kan? Niat ni bukan lintasan hati kita buat.
Niat dia bukan lintasan di hati. Dia adalah apa? Dia adalah keazaman yang kuat. Niat bukan lintasannya. Jadi so macam mana kita nak motivate diri kita ini? Kita kena letak a strong statement in our mindset. Mindset adalah hati kita. Okay? Dan statement yang paling kukuh sekali itu, yang boleh motivate kita nak melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan boleh? Amal soleh. Okey, hari ini aktiviti tu dia kira baik kalau dia menepati 3 syarat. Kalau dia tak menepati 3 syarat, dia tak dikira baik. Okey? Pertama, aktiviti itu mesti ikhlas. Dilakukan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia mesti mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Okey? Yang ketiga, dia mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini 3 syarat. Okey? Apa makna ikhlas? Ikhlas apa makna? Laksanakan sesuatu kerja. Kita katakan laksanakan sesuatu kerja itu dengan ikhlas. Apa makna? Dengan reda apa ni? Tidak mengharapkan balasan. Betul? Itu satu makna ikhlas. Ya? Kita cakap apa makna ikhlas tu? Dulu kita tahu tak makna ikhlas? Tak tahu, tapi tahu juga. Tak, apa ni? Apa makna ikhlas? Kita define ikhlas, buat satu kerja tidak mengharapkan. So maknanya tuan-tuan yang membuat semua kerja tak mahu pun tak ikhlas. Betul? Dah. Kita define benda tu tidak mengharapkan apa? Itu tuan-tuan kerja tak mahu ni tak mengharapkan balasan ke? Tak ada. Itu gaji tu bukan balasan. Ada definisi ikhlas tidak mengharapkan balasan. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita bekerja, kita berurusan dengan manusia, kita bekerja, boleh tak kita minta upah? Boleh ke tak boleh? So maknanya dia tidak melanggar peraturan syariat. Kalau tuan-tuan bekerja, tuan minta upah. Allah kata wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Jangan kamu makan harta antara kamu wahai manusia dengan cara yang batil, kecuali dengan urusan-urusan yang dipersetujui antara kamu. Nampak? Itu Allah larang. Itu sebab kita urusan manusia kena buat perjanjian. Apa perjanjian? Okey. Kalau kita tidak setuju, perjanjian itu tidak boleh apa? Tidak boleh diteruskan. Dia mesti ada urusan tu, mesti ada persetujuan antara kedua pihak. Tidak boleh atas jalan paksa. Okey, tidak reda antara kedua pihak. Okey. Jadi makna ikhlas bukan tidak mengharapkan balasan. Kalau tidak mengharapkan balasan, tuan-tuan memang betul-betul semua tak boleh minta balasan. Okey, makna ikhlas adalah mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu makna ikhlas. Hari ini kalau kita laksanakan setiap kita punya kerja itu mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, fikir itu baik. Baik ni apabila semua aktiviti dilakukan ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, dan di dalam mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah itu dia mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Okey, contoh ya. Kadang-kadang kita lihat, ambil satu contoh. Mengaji Al-Quran baik kan? Mengaji Al-Quran baik kan? Baik. Tetapi kalau dia tidak mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, itu nampak baik saja, tapi Allah tidak kira dia sebagai baik. Apa ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah? Mesti baca tu dengan bertajwid. Okey? Sebab ada orang baca Quran tapi tidak bertajwid. Mungkin orang nampak baik, tetapi apabila dia tidak menurut peraturan Al-Quran dan Sunnah, mana tidak baik. Itu sebab baik ni tak boleh ikut definisi kita. Mengaji baik, tapi kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat dia, apa syarat dia? Dalam kita melaksanakan apa dia panggil pembacaan Al-Quran, kalau dia tidak bertajwid, orang nampak baik tapi tidak baik.
Itu dengan solat. Solat, hari-hari orang solat. Tapi kalau solat itu tidak menepati sebagaimana Rasulullah SAW sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Macam mana kita lihat Rasulullah SAW? Solat itu mesti mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Okey, maknanya orang solat, tapi solat juga fawaidul lil musallin. Celakalah orang solat walaupun nampak solat. Jadi baik hari ini tuan-tuan, bukan semata-mata ikut pandangan kita. Yang lebih penting baik itu mesti menepati peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu sebab kenapa baik itu disebut sebagai at-taqwa. Walaysa al-birru bi an ta'tul buyutan min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Bukan baik itu dengan kamu memasuki rumah kamu dari pintu belakang. Maknanya bukan baik itu dengan ikut pandangan kamu, tapi baik adalah apabila ia yang comply itu Allah SWT berhubung. So hari ini baik atau baik? Baik. Asal baik. Semua kerja selesai. Okey? Betul? Hari ini kita definisi baik sebenarnya tuan-tuan. Baik bagi manusia hari ini apabila keadaan ikut kehendak dia baik. Kalau keadaan itu tak ikut kehendak dia tak baik. Itu adalah definisi yang salah. Okey, baik hari ini adalah apabila kita dapat ikut kehendak Allah. Macam baik hari ini, alhamdulillah baik. Macam ada masalah hari ini, banyak masalah. Apa masalah? Sebab hari ini solat lambat Ustaz. Apa masalah? Tak khusyuk dalam solat. Apa masalah? Ngumpat. Tapi orang jarang fokus itu sebagai masalah. Tapi masalah apa ini? Dia tak siap. Masalah apa ini? Apa? Tayar pancing. Masalah apa ini? Apa? Anak tak sihat. Jadi dia define masalah apabila keadaan itu tak ikut kehendak dia. Dia define tak baik itu apabila keadaan itu tak ikut kehendak. Itu adalah definisi yang salah. Dalam hidup ni apabila kita pegang definisi yang salah, kita akan stres. So ini yang penting tuan-tuan, kita nak fokus, bukan fokus supaya keadaan ikut kehendak kita, tapi kita fokus kita kena ikut kehendak Allah. Okey, jadi pemahaman seperti ini hanya kita boleh dapat apabila kita mengaji Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita belajar Al-Quran, baru Allah akan bagi kita definisi yang betul tentang kehidupan. Dan Allah akan bagi kita kekuatan dan semangat tuan-tuan untuk tukar nikmat yang ada sekarang tuan-tuan, supaya menjadi amal soleh. Sekarang ni pukul 1.20 tuan-tuan. 1.20 tak akan datang lagi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ni, akhir majlis ni ada orang yang akan faham 100%, ada orang yang tak akan faham. Jadi macam mana nak motivate kita tukar waktu sekarang menjadi amal soleh? Macam mana nak motivate? Guna perkataan bismillah. Kalau tuan-tuan tidak cakap perkataan bismillahirrahmanirrahim duduk dalam majlis ni, daripada hati tuan-tuan, Allah tak akan bagi tuan-tuan kekuatan untuk fokus dalam majlis ni. Banyak 40 minit ni tuan-tuan ni. Okey, antara 1.20 sampai pukul 1.50 ni kan, dia tidak akan datang. Okey, so maknanya menyata kita dengan Allah ini rugi. Okey, menyata kita dengan Allah. Dengan mudah Allah bagi kita masa lapang kita ni, kesihatan kita duduk kat sini. Tapi kalau kita tidak dapat memanfaatkan masa ni sebaik yang mungkin, masa kita. So macam mana nak motivate diri kita tuan-tuan? Tak ada boleh, tak ada siapa pun boleh bagi kita kekuatan tuan-tuan untuk duduk dalam majlis ni dalam keadaan yang fokus kecuali Allah. Tapi cara dia kita kena niat sungguh-sungguh dalam hati kita, saya nak melakukan ini kerana Allah. Itu sebab perkataan bismillah tuan-tuan, tak dia cakap dengan mulut, dia mesti cakap dengan hati. Okey, bila dia cakap dengan hati baru kekuatan Allah akan bagi. Sebab hati itu tempat keazaman. Baru Allah akan bagi kita kekuatan untuk melakukan sesuatu perkara itu secara berkualiti. Okey, itu sebagai mukadimah pada tengah hari ni. Sebab tengah hari ni cabaran besar. Apa cabaran ni?
Persoalan orang lain ngantuk ni kita orang. Jadi ngantuk pun kita tak tahan. Itu sebab kita perlu kepada Allah. Itu sebab dalam setiap aktiviti kita, kalau kita gantung pada diri kita, kita tak mampu melakukan aktiviti itu secara berkualiti yang merupakan amal soleh bagi kita. Amal soleh adalah amal yang berkualiti. Okey, tapi ia perlu kepada kekuatan Allah. Dan dapat kekuatan Allah yang sebenarnya kita kena betulkan mindset kita ni. Saya duduk dalam majlis ini, Allah atas nama kamu. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau tengah hari tuan-tuan, cuba tuan-tuan bezakan tengah hari antara dengan ceramah dengan tengah hari makan. Ada ke orang makan tengah hari tuan-tuan, tengah hari makan selingkuh? Tidur. Ada tak ada? Tapi kalau dengan ceramah itu sebab tuan-tuan, kita kena minta tolong daripada Allah. Ini pun nasib baik saya yang cakap. Kalau saya duduk dekat tempat tuan-tuan tu, mungkin saya pun mungkin apa? Nampak kan? Jadi itu sebab tuan-tuan, benda ni kita takkan mampu lakukan kalau kita tidak minta tolong kepada Allah. Sebab syaitan tuan-tuan, masa tuan-tuan makan dia tak kacau sangat kan? Masa tuan-tuan dengan ceramah dia. Sebab dia tak mahu kita dekat dengan Quran. Quran adalah musuh dia, syaitan. Sebab apa? Sebab Quran nak bawa manusia ke jalan yang lurus. Syaitan nak besokkan kita daripada jalan yang lurus. Itu sebab dia hantar siapa dengan dia dalam surau general, supaya tuan-tuan tak mampu nak lawan. Dekat tempat makan tu dia akan prepare dia tuan. Okey, prepare dia cukup lah. Tapi dekat sini dia hantar general. Okey. Jadi kita sambung tuan pada soal apa? Soal ni. Tak. Sama tak ada soal. Orang perempuan kan? Ada tak? Tuan-tuan saya kena minta kerja sama tuan-tuan sebab saya tak ingat tuan. Sebab apa? Sebab kita apa? Ada tak sebab apa? Last kali saya cerita pasal apa? Petunjuk ada cerita petunjuk. Dah okey. Muka surat X1 dah sudah. Dah baca belum? Orang-orang yang belum dapat petunjuk dah baca belum? Tak ingat? Boleh? Okey. Kita mula dari situ. Muka surat X1 X1 belum okey. Jadi kalau kita lihat dulu tuan-tuan, saya nak beritahu dulu dalam kehidupan ini untuk memperbaiki diri kita perlu belajar. Belajar tu proses penangkapan maklumat dibawa ke hati proses. Hati itu yang akan instruct kita apa yang perlu kita buat. Hati ini tempat apa? Hati tempat apa? Hati ini tempat berlaku dua perkara. Pertama sekali, hati ini tempat datangnya hidayat Allah, ataupun hati ini tempat apa? Duduknya bisikan syaitan. Okey? Sebab keseluruhan perbuatan kita tuan-tuan dia bermula daripada hati. Okey? Apa yang dimaksudkan dia bermula hati? Dia bermula daripada perkataan. Dan perkataan inilah yang akan kawal tidak tanduk kita tiap-tiap hari. Dan perkataan ini datang dari dua sumber. Pertama daripada Allah yang merupakan hidayat, yang kedua daripada syaitan yang merupakan bisikan. Okey? Saya bagi satu contoh. Katalah tuan-tuan nak pergi kerja pagi, nak pergi kerja pagi. Keluar daripada rumah, selalunya nak pergi kerja pagi, apa fokus? Apa fokus kita? Apa cakap lari sebelum keluar tu? Ini kena cepat sampai office. Kalau lambat dia kan jam. Jadi fokus kita satu jalan. Yang kedua nak sampai kalau boleh cepat. Yang ketiga fokus kita pasal kerja. Kadang-kadang dalam dari rumah dah ingat dah aku kerja dah buat tu kan? Itu fokus kita. Okey. Dan kita harap jalan raya clear. Kita harap nanti kita sampai ke office pun urusan kita boleh selesai. Okey.
tuan-tuan bila buka pintu nak ambil kasut tuan-tuan, dalam kasut letak kat bawah. Ambil kasut tuan-tuan, tiba-tiba tengok dalam kasut tu ada kucing. Baca sekali tuan. Jangan tengok dalam kasut tu ada kucing. Baca sekali tuan. Kucing tak ada tempat lain kalau kucing nak. Memang kucing kan. Kalau kucing tu dia ada akal, betul begitu dia tu. Okey. Kadang-kadang kalau saya kata kucing tu manusia ada akal, kadang-kadang tak begitu dia tu lah. Kita ada kucing. Lepas tu, oh ni siap kucing tu. Aku nampak tu lagi. Kadang-kadang tuan-tuan dengan skrip tu saja sepanjang setengah jam direct kita tadi 500 ini. Distance. Patut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok tak kucing tu dalam kasut tuan-tuan. Okey. Apa patut tuan cakap? Alhamdulillah. Kan? Kata alhamdulillah. Kalau tuan-tuan mampu kata alhamdulillah. Saya tak kata saya boleh buat tuan. Saya tak kata saya boleh buat. Tapi itulah yang dipanggil hidayah. Itulah yang dipanggil hidayah. Kebolehan kita untuk cakap alhamdulillah itu dipanggil hidayah. Nampak? Tapi hari ini tuan-tuan apa juga keadaan hari ini, kalau tak ikut kehendak kita tuan-tuan, memang kita akan automatik keluar perkataan ini. Betul tak? Tunjukkan apa? Tunjukkan hari-hari kita tuan-tuan dikawal oleh syaitan. Itu baru satu insiden tuan-tuan. Baru satu insiden dia keluar rumah. Kenapa jadi macam itu? Kenapa you tak mampu sebut alhamdulillah? Kenapa? Sebab yang boleh bagi you sebut alhamdulillah hanya Allah. Tapi kenapa you tak boleh sebut alhamdulillah? Sebab sebelum you keluar rumah, visi you tak jelas. Apa visi kita? Matlamat kita, fokus kita. Sepatutnya sebelum you buka pintu tu, you kena cakap apa? Kena cakap apa? Cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa mana Bismillahirrahmanirrahim? Apa lagi? Apa maknanya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang. Itu bahasa teoretikal tuan-tuan. Saya nak bahasa praktikal kan. Maknanya tuan-tuan perasan tak kata Bismillahirrahmanirrahim? Dia mula kalau kita terjemah dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Ayat tu lengkap tak lengkap? Kalau suatu ayat tu dimula dengan kata sendi, lengkap atau tak lengkap? Tak lengkap. So maknanya ada benda yang tertinggal sebelum perkataan Bismillah ni. Apa bendanya? Kalau kita mengaji tafsir, tulis sebagai abtaliu. Abtaliu dalam bahasa Arab dia abtaliu, alif ba dan hamzah. Abtaliu. Saya nak memulakan saya punya hari-hari ini atas nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Apa maknanya? Maknanya kita nak tetapkan matlamat kita supaya ikhlas. Hari ini saya nak pastikan setiap aktiviti saya hari ini mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu visi kita. Kenapa visi ini sangat penting tuan-tuan? Sebab visi ini yang akan mempengaruhi you punya tindak tanduk ini. Okey? Tapi hari ini visi kita tak jelas. Visi kita hari ini fikir apa? Fikir ayat keluar ni kalau boleh jalan tak jam. Ayat sampai pejabat, kalau boleh saya selesai kerja. Hari ini tuan-tuan, visi kita adalah semua nak ikut keinginan kita. Kita nak cuba paksa keadaan di luar sana supaya ikut So makna visi kita hari ini adalah kita nak paksa supaya semua keadaan di luar sana ikut nafsu kita, kehendak kita. So maknanya apa? Tuhan kita adalah nafsu kita. Tuhan kita bukan. Itu sebab bila kita tengok tai kucing tuan-tuan, kita tak mampu sebut alhamdulillah. Sebab visi kita tak jelas. Okey, kita tak supaya kalau boleh keluar je, kucing jangan berak kasut saya. Betul? Betul? Itu sebab kita tak boleh terima apabila kucing tu berak kasut kita. Sedangkan apa pasal kucing tu berak kasut kita? Apa pasal? Tuan-tuan, kenapa kucing tu berak kasut tuan?
Sebab Allah yang diilhamkan kepada dia suruh berak dalam surga. Apa tujuannya? Allah sebut dekat mana tu? Pada surah Al-Ankabut. Belum kat surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut adalah surah yang ke 29. Surah yang ke 29 ayat 2. Betul tak? Apa maksud? Ayat 2 Apa sebut situ? Allah kata, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa kami akan biarkan mereka itu berkata kami telah beriman kepada Allah, kami menyerah diri kepada Allah, kami redha dengan apa itu yang kena pada kami, dan kami berjanji akan beramal soleh. Adakah Allah kata aku akan biarkan manusia berkata begitu sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Kehidupan dia betul-betul. What is life? Life is only obedience. Keseluruhan kehidupan kita adalah pengabdian. Apa itu pengabdian? Setiap aktiviti yang kita lakukan, kita kena sedaya upaya kita ikut perintah Allah, ikut peraturan Allah. Okey? Jadi kalau dalam keadaan di mana kucing tu berak dalam kasut kita, apa tu kita buat? Kalau maknanya tindakan kita tu dikira amal soleh, maknanya kucing berak, patut kita buat apa? Cakap Alhamdulillah. Baru Allah akan angkat tuan-tuan punya apa? Aktiviti tu jadi amal. Kalau tuan-tuan kata tak guna je kucing, apa mereka buat? Mereka buat apa? Satu dosa. Itu saja kehidupan dia. Masuk jam, kat jalan jam, apa cakap? Allah jam. Dah sebut nama Allah, patut kata jam. Patut dah sebut nama Allah tuan-tuan. Patutnya dia bawa kita punya skrip yang kedua tu jadi positif. Tak ada tuan-tuan, sebab perkataan Allah tu disebut di mulut saja, bukan di hati. Apa beza sebut di mulut dengan di hati tuan-tuan? Mulut ni tuan-tuan dia tak bagi kesan kepada kita punya perbuatan kita. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka cakap dengan mulut bukan apa yang ada di hati. Mana tidak dengan keazaman, sebab hati itu dengan tempat keazaman. Jadi kalau kita nak kata Allahu Akbar, kita cakap daripada hati. Allahu Akbar. Paling baik kita cakap Alhamdulillah. Lain kali kalau jam cakap Alhamdulillah. Sebab apa? Paling mudah tuan-tuan, Allah sebut Alhamdulillah, Rasulullah SAW sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Cakaplah Alhamdulillah itu atas semua perkara yang kita kena, sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Sebab kalau kita cakap tu daripada hati tuan-tuan, Allah kata wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada Allah, Allah akan pandu hati. Mana skrip yang kedua itu akan jadi positif. Cakap apa? Alhamdulillah. Terima kasih kucing. Berak dalam kasut saya. Okey, sebab ini ujian pertama saya pada pagi. Okey. Okey. Kita cakap Alhamdulillah dalam hati kita, tinggalkan aja kasut tu. Okey, pakai juga kita. Tak payah cerita lain. Kalau kereta cakap apa? Bagi tu buat apa? Zikir pada Allah SWT. Tak payah ingat kucing tu. Okey, kalau tuan-tuan tak zikir pada Allah, syaitan akan masuk skrip yang ketiga, keempat, ke-10, ke-20, panjang-panjang setengah jam tuan-tuan nama kita. Skrip pasal apa? Skrip pasal kucing. Tak habis lagi. Sampai office tuan-tuan cakap lagi. Kau kata, pakai simpan je. Apa jawab? Tak punya kucing ke rumah. Tak habis tuan-tuan sampai office. Duduk dalam office, suku dia ingat pasal kucing. Gambar kucing tu pun tuan-tuan print dalam dia punya apa? Otak. Dia ingat kucing tu warna merah. Okey? Nampak ada? Suku dalam kepala dia. Nampak? Tak hilang lagi. Tu sebab hari tu saya kata, berapa suku dia? Dah suku duduk gambar kucing dalam kepala dia, berapa suku dia? 3 suku. Bahaya tuan-tuan. You kerja dekat MLS dengan kepala 3 suku nanti takut minyak kau terbang lagi isi 3 suku dan kepala kita konsentrate 3 suku je. Nampak? Jaga sikit. Itu sebab kadang-kadang kita tak guna kita punya full potensi tuan-tuan dalam kita punya tugas setiap hari, sebab kita punya mind disturbed by the environment.
Kenapa main kita disturb pada sebab kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi hidayah tuan adalah kita punya ability tadi, kebolehan kita tadi untuk menghadapi setiap circumstances, setiap stimulus, setiap rangsangan yang kita hadapi dekat hari itu dengan bahasa positif. Itu dipanggil hidayah. Tapi Allah akan hanya bagi satu golongan saja. Siapa? Orang yang beriman saja. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang mengaji Al-Quran saja. Orang tak mengaji Al-Quran, Allah tak kebagi skrip pada mereka. Dan hari-hari skrip yang akan dicipta untuk mereka adalah skrip jaga syaitan. Terus sebab tuan-tuan, saya minta beritahu itu ada berapa skrip satu hari? Satu hari ada berapa skrip? Tadi kan 16 jam. Kalau kata you punya waking hours you 16 jam. 16 jam kali 60 saat kali 60 minit. Makna ada lebih kurang 65,000 skrip satu. Okey, dan 75% daripada skrip itu adalah negatif. Dan kesan dia you akan stres. Kesan dia akan stres. Itu sebab tuan-tuan, kenapa kita kena ngaji Al-Quran. Sebab hanya Allah saja yang boleh bagi kita hidayah pada skrip-skrip tersebut. Yang kesan kita akan tenang dalam menghadapi apa juga keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Okey? Jadi kita tengok tuan-tuan pada buku ni beberapa golongan yang belum diberi hidayah oleh Allah. Jadi hidayah ni adalah bahasa yang Allah ilhamkan dalam hati kita. Yang kesannya akan motivate kita untuk buat amal soleh. Itu hidayah. Dan hidayah ni hanya boleh dapat melalui Al-Quran. Kalau tak ngaji Quran, tak dapat. Okey? Jadi kita tengok pasal pada ayat 1 kan. Berapa banyak golongan manusia di luar sana yang belum diberi petunjuk oleh Allah, yakni hidayah. Golongan yang pertama yang Allah memberi petunjuk oleh siapa tuan-tuan? Tujuan kita baca buku ni adalah nak muhasabah diri kita, nak check diri kita sama ada we are on the right side or not. Jadi golongan yang tidak suka membaca dan belajar, ini golongan pertama yang tidak diberi oleh hidayah. Sebab nak dapat ilmu tu mesti bermula dengan membaca dan belajar. Orang kita paling tak suka baca. Okey? Nampak? Jadi yang setiap hari hanya memikirkan soal harta, perut, hawa nafsu dan sebagainya. Cuba tanya diri kita tuan-tuan, berapa banyak harta yang kita kumpulkan itu akan kita bawa pada hari kematian. Okey? Ajal tidak mengenal seorang itu sihat maupun sakit. Adakah kita telah bersedia? Bagaimana mau sedia? Semua itu perlu kepada Allah. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, hari ini tiap-tiap hari kita jalan kehidupan kita ni main agak-agak saja. Nampak? Main agak-agak saja. Okey, itu sebab tuan-tuan, dalam kita belajar ni, kita perlu pada dua ilmu. Satu kita panggil dia leadership skill. Satu lagi kita panggil dia apa? Management skill. Kalau you nak jadi pengurus yang terbaik, you kena ada dua skill. Satu leadership skill, satu lagi management skill. Okey, apa beza leadership skill dengan management skill? What is leadership? Saya cerita pasal ni. Okay, what is leadership? Doing the right things. Dalam bahasa Inggeris disebut doing the right things. Buat benda yang betul. What is management? Doing the things right. Management ni dia ada kaitan dengan efficiency, kecekapan. Okay? Nampak tu. Tapi hari ini kebanyakan kita tuan-tuan, kita lebih mahir dalam ilmu pengurusan. Sedangkan pengurus yang terbaik, ciri ini tuan-tuan dia kena ada leadership skill. Saya beri satu contoh. Okey, sebab tuan-tuan dulu kat MAS, sensitif ke nak cerita pasal kapten bagilah? Tahu ya? Okey, boleh? Okay. Saya cerita ni sebagai pengetahuan umum. Sebab saya tengok TV baru ni. Dalam pengumuman khas, dia jemput oceanografi. Betul? Oceanografi kan? Yang pakar lautan. Doktor apa tak? Daripada Terengganu, saya lupa nama dia. Okey. Pengacara tanya dia. Dia kata, doktor, apa kepakaran yang ada pada doktor hari ini? Dan juga rakan-rakan doktor, dan juga peralatan yang ada pada doktor yang boleh bantu cari kapal bang. Tuan-tuan tahu apa dia jawab? Satu benda tak boleh guna.
Satu benda tak boleh guna lagi. Pengacara kata kenapa? Selagi kita tidak dapat indikator, selagi kita tidak dapat panduan exactly dekat mana, kawasan mana peraturan berlaku, okey, tadi itulah kita tak dapat guna lagi kita punya kepakaran. Dia punya statement tu sama dengan satu statement yang dibuat dalam CNN tu. CNN punya news, itu kawan saya beritahu, Oceanography juga daripada US, cakap benda yang sama. Okey, kita takkan masih kita takkan dapat gunakan kita punya kepakaran ni sehingga kita tahu exactly. So maknanya ilmu mengenai kepakaran oceanography itu dipanggil ilmu apa? Ilmu pengurusan. Kita panggil management. Okey, maknanya kalau kita hari ini cuma ada ilmu pengurusan saja tuan, ilmu pengurusan tak mampu selesaikan masalah. Sehingga kita ada ilmu kepimpinan. Kalau hari ini kalau kita ada ilmu pengurusan saja yang ada kaitan dengan kecekapan, efisiensi, kita tidak tahu, kita tidak ada ilmu kepimpinan, we will search for the aircraft in the wrong posture. Sebab kita tak tahu dia punya indikator dia. Maknanya we will be very efficient in doing the wrong things. Nampak? Itu sebab untuk jadi orang yang terbaik kita ada dua, ilmu pengurusan dan ilmu kepimpinan. Okey, ilmu kepimpinan ada kat mana? Macam mana nak kuasai ilmu kepimpinan? Harvard Business School sebut kan? Harvard Business School dalam statement dia dalam dia punya business apa tu dia panggil apa? Jurnal dia. Dia kata leadership skill ni contribute 85% of your success in life. Leadership skill. You punya dia panggil management skill, ilmu pengurusan hanya contribute 15% saja. Tetapi dia kata most organization, okay, dia spend all dia punya resources ataupun 85% of dia punya resources towards apa? Developing apa dia panggil management skill. Nampak? Yang only contribute 15%. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita tengok ilmu sains dan teknologi adalah ilmu pengurusan. Kalau ilmu kepimpinan duduk apa? Ilmu kepimpinan hanya duduk dalam Al-Quran sahaja. Zalikal kitab la raiba fihi hudan. Ini kitab, ini buku yang tidak ada keraguan padanya. Dia jadi modul untuk kepimpinan. Sekarang tuan-tuan, siapa yang tahu exactly dekat mana dia betul? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Allah sahaja yang tahu apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah saja. So, kalau kita nak tahu siapa yang Allah akan guide, wa may yu'min billah, siapa yang beriman pada Allah saja yang Allah akan guide. So maknanya tuan-tuan, kalau hari ini kita nak develop kita punya manage apa yang dipanggil leadership skill, so what is the module? Tapi hari ini manusia kebanyakan, ini pelajaran yang sebenarnya yang kita kena ambil tuan-tuan. Pelajaran yang paling penting yang kita kena ambil tuan-tuan dalam kita punya kehidupan. Jangan semua peristiwa ni kita bincang tuan-tuan, apa terbang hilang, kemarau dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak ambil pelajaran, kita tak dapat benefit. Apa pelajaran yang kita nak ambil hari ini tuan-tuan? Pelajarannya adalah bahawa yang paling penting hari ini adalah leadership skill. Tapi realitinya, mak bapak hari ini apa dia bimbang? Anak dia tak pandai sains, tak pandai teknologi, tak pandai bahasa Inggeris tu tak. Kat sekolah 5-3-4 jam belajar sains, matematik tu tak. Balik rumah tuition lagi. Tuition. Nampak? Sebab nak anak dia supaya pandai sains. Saya bukan kata sains dan teknologi tidak penting, tidak tuan. Tetapi kalau hanya dengan sains dan teknologi tuan, without leadership skill, you punya efficiency, maknanya kalau Harvard Business School kata only contribute 50%. Yang sebenarnya kalau hanya ada sains dan teknologi without leadership skill tuan, dalam Quran kata leadership skill dia contribute 100%. 100%.
100%. Mana without leadership skill tuan-tuan, you tak ada buat apa-apa. Sebab leadership skill ni hanya duduk pada Allah, nak guide. Kalau tak ada tuan-tuan, you will be very efficient in doing the wrong things. Apa manfaatnya tuan? Apa manfaatnya hari ni kalau kita buat suatu benda, cekap buat suatu benda, tapi kita buat benda yang salah? Sebab apa kita buat benda yang salah? Sebab kita tak ada leadership. Sebab leadership skill ni hanya ada pada Allah saja. Sebab Allah saja yang boleh memimpin kita jalan yang itu yang kita minta dalam Quran, dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, pimpin kami ke jalan yang lurus. Maknanya kita tak mampu pimpin diri kita, tapi Allah kata aku hanya pimpin siapa? Wa may yu'min, siapa yang beriman saja ke jalan yang lurus. Ini pelajaran hari ini tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan, sebab saya dulu pernah kerja sebagai manajemen accountant dengan taxes instrument, dengan company tuan-tuan. Tuan-tuan tahu taxes instrument buat apa? Semiconductor. Yang pakai untuk kapal terbang dan roket kecil. Okey. Dan bila nak buat benda tuan-tuan, dia punya skill dia, kalau tuan-tuan tengok macam mana dia buat benda tuan-tuan, kena be very precise tuan-tuan. Saya kena kira tuan-tuan, yang nak jahit chip tu, dia jahit tu pakai gold wire tuan-tuan. Saya kena kira tu sampai third decimal place tuan-tuan, sampai third decimal place. Kena be very precise. Kalau tak ada nanti tuan-tuan, chip tu terbatak, turun atau keluar. Mari turun dia kan. Ada dia. So maknanya semiconductor tu mesti melalui very strict quality control process. Very strict. Kita jaga benda tu. Tapi hari ini saya nak tanya tuan-tuan, dalam bab teknologi tuan-tuan, kita be very precise, very skillful. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, baris dia salah satu tuan-tuan, baris depan jadi baris atas, apa jadi? Tukar makna kan? Tukar makna, hukum dia apa? Berdosa, risiko dia apa? Masuk neraka tuan. Kalau chip tu putus tuan, dekat satu enjin, sekurang-kurang ada enjin kedua, kapal terbang boleh turun lagi kan? Tapi hari ni tuan-tuan masuk neraka tu gimana? Tapi hari ni tuan, dalam ilmu nak mengurus kehidupan tuan, yang hanya 70 tahun tuan, bintang bukan kita belajar tuan. Tapi dalam ilmu yang nak menyelamatkan kita daripada neraka tuan, yang selama-lama tu manusia ambil sambil ilmu saja. Bila ngaji lebih kurang dah Ustaz. Okey. Saya orang jauh Ustaz kata, kan Perak jauh. Kenapa dalam ilmu teknologi kita tak cakap macam tu? Okey. Kita buat kapal terbang lebih luar je dah. Kan nak sekarang boleh naik dah lah. Kenapa kita tak cakap macam tu? Tuan-tuan tengok dari segi maintenance kan, mesti kena ikut very strict procedure tak kan? Kenapa kita tak buat maintenance tu cek lebih kurang? Itu yang sebenarnya double standard. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau Allah nak tangkap kita tuan-tuan, bila-bila Allah tangkap, tapi Allah masih lagi sayang kita. Allah bagi kita peringatan dan peringatan saja. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tidak taat pada Allah, kita tak mengaji Quran sungguh-sungguh tuan-tuan, kita terdapat dua risiko. Satu risiko azab dekat dunia, satu risiko azab akhirat. Azab kat dunia itu kira apa lagi? Kemarau, banjir, itu azab yang dekat. Dipanggil wala nuziqannahum minal azabil adna. Kami kenakan manusia itu dengan azab yang dekat. Dunal azabil akbar, tanpa azab besar la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali balik kepada apa? Kepada kami. Jadi hari ini kalau kita ada dosa, apabila dosa itu datang because of non-compliance. Non-compliance, kerana kita tidak taat pada Allah. Dan nak comply mesti tahu rule dia, Al-Quran. Okey, kita terdedah kepada azab kat dunia. Tapi kalau kita terdedah pada azab kat dunia tuan-tuan, kita boleh balik. Kalau hari ini kita kena sakit tuan-tuan, itu contoh azab dunia. Lepas tu kita sedar kesalahan kita balik taat kepada Allah, mana is good for us. Tapi kalau kita kena dengan azab yang besar tuan-tuan, Allah tangkap kita dengan kematian kita, masuk neraka, tak boleh.
Mana datang benda tu? Sebab proses of non-compliance. Yang ni yang kita nak ambil iktibar pada hidup kita, dalam hidup kita. Jadi ini golongan pertama yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Mereka tak nak belajar. Kalau mereka belajar pun, mereka belajar sungguh-sungguh bab untuk selamatkan mereka 70 tahun dekat dunia ni. Tapi mereka tidak belajar ilmu yang nak selamatkan mereka di akhirat selama-lamanya. Tuan-tuan tak mahu tuan-tuan kalau Allah bagi tuan-tuan, okey, dekat akhirat tu apa dapat? Istana, tuan-tuan, istana. Dekat rumah dapat istana, dekat dunia dapat istana, tak? Rasa-rasa dalam umur yang sekarang ni, ada berapa bilion dia boleh dapat istana ke? Tak ada, tuan, belum tentu lagi. Kalau kata tuan pinang anak Sultan Brunei, okey, rasa-rasa dia cakap nak pinang anak Sultan Brunei, cuba lah. Allah bagi kita istana yang dia perbuat daripada batu permata. Apa lagi tuan-tuan? Macam-macam lagi Allah sediakan kita. Bidadari, kehidupan yang senang rena, buah-buahan, makanan, keseronokan dan kelihatan selama-lamanya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan tak nak? Bila nak dapat tu? Lambat lagi Ustaz. Betul? Tuan-tuan mati lambat lagi tu? Jangan kata lambat lagi. Tuan-tuan datang keluar dari terus mati. Nampak? Itu tuan-tuan. Kita tak mahu berfikir benda tu. Kalau kita benar-benar jelas visi kita nak masuk syurga tuan-tuan, dekat situ yang akan influence kita untuk sungguh-sungguh comply untuk Allah SWT. Macam mana nak comply? Kena ngaji Quran sungguh-sungguh. Kalau kita tak ngaji Quran sungguh-sungguh, macam mana kita nak comply tersebut? Yang ni sepatutnya akan motivate kita. Tapi hari ini kita tak fokus tuan. Kita fokus pada hidup yang pendek ni. Bukan saya kata tuan-tuan tak boleh cari duit je tak, tapi kita fikir cuma hidup yang pendek. Patutnya kalau Allah bayangkan bidadari itu depan mata kita tuan-tuan, tunjuk bidadari depan mata kita, apa jadi tuan-tuan? Memang tuan-tuan tinggal semua kat dunia tu. Tapi Allah tak nak buat begitu, Allah beritahu saja. Okey, supaya kita ni motivated nak tukar semua kesempatan yang ada sekarang. Nikmat Allah bagi supaya kita beramal soleh. Beramal soleh bukan makna sembahyang, bukan makna puasa zakat. Itu cuma sebahagian saja. Amal soleh yang benar ni dia mengaji Quran sungguh-sungguh, tahu peraturan dia dan praktis dia dalam day to day activity, your daily activity. Itu dipanggil amal soleh. Tapi belum tahu. Tapi hari ini tuan-tuan orang biasa di Quran, baca pun kadang-kadang tak faham. Dia kita nak ambil iktibar. Jadi conclusion apa? Bagi tu. Conclusion. Tuan-tuan semua hidup yang baik ke kan? Hidup yang baik adalah compliance. So tuan-tuan buat apa? Improve you punya compliance. Macam mana improve? Kena belajar. Kalau tuan-tuan tak nak belajar tuan-tuan duduk dalam golongan yang pertama pada buku yang belum diberi hidayah oleh Allah. Apa nak belajar? Quran. Sebab Quran saja boleh beri hidayah. So tuan-tuan buat apa? Improve you punya reading skill, improve you punya understanding skill of the Quran, improve you punya application of what you understood sincerely. Dia yang kita buat. Kalau you tak buat benda tuan-tuan, tak ada jaminan tuan-tuan boleh dapat hidup yang baik, mau bukan dunia maupun atau benda. Ceramah tak cukup benar. Ceramah oleh tak main. Apa yang saya beritahu dia tak main. Action plan dia apa? Dia benar. Master dulu. Master dia the regulation. Baru tuan-tuan boleh jadi manusia tuan-tuan. Okay, kita tak boleh. Nanti sama insya-Allah bulan depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu soalan. Okey, biasanya bila kita duduk di taman-taman perumahan, ada tuan-tuan guru ataupun kaum-kaum wanita yang mengajar bacaan Yasin kepada bacaan Al-Quran, cara-cara ataupun mengaji Al-Quran lah untuk anak-anak biasanya kerana ibu ayah dia kadang sibuk tak dapat mengajar, jadi dia serahkan pada ustazah atau ustaz untuk mengajar Al-Quran daripada asas sampailah ke khatam Al-Quran. Tapi masalah sekarang apabila orang yang mengajar ilmu tersebut menetapkan bayaran-bayaran tertentu, contohnya Al-Quran RM30 sebulan, lepas tu yang kalau mengadam RM20. Jadi konsep bayaran tu dari segi pandangan Islam, Ustaz. Okey, terima kasih. Apa disebut lahan dan sebuah sama-sama?
Saya nak jawab tu sebagai antara Al-Quran dan hadis. Okey. Dalam hadis Rasulullah SAW, nanti saya ambil riwayat, saya lupa riwayat, tapi hadis susahnya. Dia kata sebaik-baik pekerjaan. Saya ambil mafhum dia. Nanti bulan depan saya pergi dengan matan penuh hadis. Okey? Tolong remind saya. Okey. Sebaik-baik pekerjaan yang kamu boleh minta dia punya bayaran di upah adalah dengan mengajar Al-Quran. Itu sebaik-baik pekerjaan. Jadi jawab apa yang cakap ni. So maknanya, okey, minta apa?